Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria daripada saya, Cikgu Tuti. So, kita akan sambung mata pelajaran dalam kimia tingkatan 5 bab 2 sebatian karbon. Khususnya kita tumpukan pada hari ini iaitu asid karboksilik. Asid karboksilik mempunyai kumpulan berfungsinya iaitu COOH, di mana atom karbon akan membuat ikatan bersama dengan oksigen, ikatan ganda 2, dan juga ikatan kovalen tunggal bersama dengan ion OH. Ia juga merupakan sebatian bukan hidrokarbon, yang terdiri daripada atom karbon, hidrogen dan juga oksigen. Dan juga merupakan sebatian organik kerana ia terdiri daripada benda hidup. Contohnya tumbuhan iaitu daripada cuka, 5%-nya adalah asid karboksilik iaitu asid ethanoik, minyak kelapa sawit iaitu asid palmitik dan juga daripada haiwan iaitu semut api iaitu asid mentanoik. Mari kita lihat formula struktur dan juga formula molekul bagi asid karboksilik. Formula AMP bagi asid karboksilik ialah CnH2n tambah 1 COOH dengan N-nya adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Berbeza dengan sebatian alkana kerana sebatian alkana bermula dengan N-nya adalah 1. Jika N-nya adalah 0, bilangan atom karbon yang terlibat adalah 1, maka formula molekul akan ditulis sebagai HCOOH. Mari kita lihat formula struktur. Di mana kita perlu membuat ikatan dan menulis atom karbon pada satu rantai induk disebabkan di sini hanya satu saja bilangan karbon, jadi kita lukis 1 dan akan membuat ikatan dengan kumpulan karboksil. Ikatan ganda 2 bersama dengan atom oksigen dan juga satu ikatan bersama dengan ion hidroksil. Di sini merupakan adalah kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik iaitu COOH, dan kemudian ia akan membuat satu ikatan dengan atom hidrogen. Pastikan anda melukis kumpulan karboksil mesti berada di hujung atom karbon. Disebabkan hanya satu saja bilangan atom karbon di sini, maka namanya akan kita namakan, jikalau metana, kita akan namakan A di belakangnya iaitu A, metana. Bagi asid karboksilik pula, huruf A itu akan digantikan dengan OI, jadi mentanoik. Dan kemudian kita akan tambahkan asid di depannya. Jadilah asid karboksilik, asid mentanoik. Formula struktur dan formula molekul asid karboksilik. Fahamkan dahulu formula AMP iaitu CnH2n tambah 1 COOH. Apabila N-nya adalah 1 dan bilangan atom karbon yang terlibat adalah 2, formula molekul yang akan ditulis adalah seperti CH3COOH. Pertama kita perlu lukis 2 atom karbon pada rantai induk. Dan kemudiannya kita pastikan bahawa kumpulan COOH mesti berada di hujung atom karbon. 2 ikatan iaitu ikatan ganda 2 akan dibuat bersama dengan oksigen dan satu ikatan kovalen tunggal bersama dengan atom hidroksil, kumpulan atom hidroksil. COOH merupakan kumpulan berfungsi mesti berada di hujung. Dan kita akan isikan selebihnya bagi atom hidrogen. Di sini ada 3 atom hidrogen. Jadi kita akan isi 3 atom hidrogen pada karbon nombor 2.
Okey, disebabkan bilangan atom karbonnya adalah 2, maka ia dikenali sebagai asid etanoik. Baiklah, kita akan lihat formula struktur dan juga formula asid karboksilik yang lain. Okey, kita kena ingat formula amnya iaitu CnH2n tambah 1 COOH. Jika N-nya adalah 2, bilangan atom karbon yang terlibat adalah 3, maka formula molekul kita boleh tulis dengan 2 cara. Okay, satu mengikut formula struktur dan satu lagi kita akan tulis secara ringkasnya iaitu C2H5COOH. Anda perlu lukis 3 atom karbon pada rantai induk dan di hujung sekali ikatan ganda 2 bersama dengan atom karbon nombor 1 untuk oksigen dan satu ikatan kovalen tunggal bersama dengan OH. Kumpulan hujung sekali dikenali sebagai COOH perlu berada di hujung atom karbon. Itu adalah karbon nombor 1. Bagi karbon nombor 2 dan nombor 3 kita isikan dengan atom hidrogen sebanyak 5. Disebabkan bilangan atom karbonnya 3, maka ia dikenali sebagai asid propanoik. Bagaimana kalau atom karbonnya 4? Formula struktur dan formula molekul asid karboksilik tentunya lain, tetapi bergantung kepada formula ARM CnH2n tambah 1 COOH. Kita perlu lihat bilangan atom karbonnya 4, bukan pada bilangan N. Jadi bila bilangan atom karbonnya 4, jadi formula molekulnya adalah C3H7COOH, di mana ada 4 atom karbon pada rantai induk dan di hujung sekali adalah karbon nombor 1. Di situlah terikatnya kumpulan berfungsi COOH. Ingat ya, mesti berada di hujung atom karbon COOH ini. Disebabkan bilangan atom karbonnya 4, maka ia dikenali sebagai asid butanoik. Faham ya? Jom kita lihat formula struktur dan formula molekul asid karboksilik bercabang. Selalunya berlaku pada atom karbon yang bertambah, bilangannya banyak. Masih bergantung kepada formula ARM, CnH2n tambah 1 COOH. Bilangan atom karbon yang banyak, contohnya 5. Formula molekul berdasarkan kepada formula ARM, kita tulis C4H9COOH. Dan jika anda lihat pada formula strukturnya, ada 4 atom karbon di situ, pada rantai lurus, dan di hujung sekali ada kumpulan karboksil COOH, dan bila ada 4 pada rantai yang lurus itu, ia dikenali sebagai butanoik. Jadi di manakah rantai bercabang itu? Anda perhatikan pada 4 segi yang berwarna biru tu, CH3, iaitu kumpulan alkyl. Ada berapa? Ada 1. CH3, namanya mentil. Jadi pada kedudukan karbon nombor berapa di situ? Pada kedudukan karbon nombor 3. Maka namanya adalah asid 3 mentil butanoik. Jom kita lihat penamaan molekul asid karboksilik yang bercabang. Maksudnya bilangan atom karbonnya yang banyak pada rantai lurus. Contohnya dekat sini, rantai induk yang lurus tu ada 5 atom karbon. Bagaimanakah kita menomborkan atom karbon tersebut? Perhatikan karboksil, kumpulan karboksilnya dahulu, dan itulah yang akan kita namakan karbon, itulah yang kita akan namakan karbon nombor 1. Nombor pada rantai lurus, karbon mesti bermula pada atom karbon yang terdekat dengan kumpulan berfungsi COOH. Itu karbon nombor 1. Jadi kita akan kira ada 5 atom karbon pada rantai induk. Jadi ia akan dikenali sebagai pentanoik.
ada dua kumpulan alkil CH3. Okey, ini adalah cabangnya, dua kumpulan alkil yang bercabang CH3. Jadi kita akan panggilnya adalah dimentil kerana ada dua mentil dan kedudukannya pada atom karbon nombor 3 dan nombor 4. Maka asid karboksilik ini dikenali sebagai asid 3,4 dimentil pentanoik. Penyediaan asid entanoik. Sebelum ni kita dah belajar dalam bab alkohol, di mana alkohol boleh dioksidakan untuk menjadi asid entanoik. Jadi tindak balasnya adalah tindak balas pengoksidaan. Asid yang dihasilkan, asid karboksilik yang dihasilkan adalah sepadan dengan alkohol yang digunakan. Etanol akan menghasilkan entanoik. Etanol akan dipanaskan secara reflux dengan dua ejen, sama ada ejen pengoksidan ada dua, sama ada kita guna kalium dikromat 6 berasid atau kalium manganat 7 berasid. Okey, di mana kondenser Liebig itu kita perlu pasang secara menegak. Okey, di dalam kelalangkon tu kita akan masukkan etanol, larutan kalium dikromat berasid dan dipanaskan secara kukusan air, dan kaedah ini kita panggil kaedah reflux. Apakah maksud reflux di sini? Reflux di sini adalah satu kaedah yang dapat mengekalkan cecair, cecair di dalam kelalangkon itu meruap daripada meruap semasa pemanasan. Jadi kondenser tu kita pasangkan secara menegak supaya gas etanol yang belum dioksidakan itu boleh dikondensasikan untuk kekal sebagai cecair dan akan dioksidakan sebagai asid entanoik. Air masuk tu berada di bahagian bawah kondenser Liebig tu untuk menyejukkan wap etanol supaya ia kekal dalam keadaan cecair dan kita akan hasilkan asid entanoik. Seterusnya kita perhatikan pemerhatian yang berlaku dalam kelalang dasar bulat tu. Kita perhatikan disebabkan kita guna lautan kalium dikromat 6 berasid, jadi warna tu akan bertukar menjadi daripada jingga menjadi hijau. Bermakna asid entanoik itu akan telah dihasilkan. Persamaan kimia bagi tindak balas pengoksidaan etanol ini kita wakilkan dengan C2H5OH tambah dengan O. O itu adalah tindak balas pengoksidaan dan kita akan dapat 1 mol asid entanoik dan juga 1 mol wap air. Jikalau anda tidak mahu menggunakan larutan kalium dikromat 6 tu, kita boleh tukar kepada larutan kalium manganat 7 dan perubahan warnanya adalah daripada ungu kepada tidak berwarna. Jadi ada dua ejen pengoksidaan di sini, iaitu kalium dikromat 6 dan juga kalium manganat 7. Jadi perubahan pemerhatiannya juga berbeza. Jadi cikgu harap anda peka dengan ejen peroksidaan yang digunakan dan mesti dalam keadaan berasid. Bagaimanakah penyediaan asid entanoik di dalam makmal? Radas dan juga bahan adalah boleh ditunjukkan dalam rajah seperti berikut. Anda perhatikan etanol masih lagi dicampurkan dengan larutan kalium dikromat berasid di dalam tabung didih dan dipanaskan. Hasil sulingan akan dikumpulkan di dalam bikar dan disejukkan dengan menggunakan air sejuk. Namakan hasil sulingan yang dikumpulkan daripada pengoksidaan etanol. Jadi kena sepadan dengan etanol, maka jawapannya adalah asid entanoik. Yang kedua pula, soalan yang biasa ditanya adalah nyatakan perubahan kertas litmus biru yang diuji ke atas hasil sulingan. Kertas litmus itu akan berubah ataupun tidak. Anda perlu perhatikan. Didapati kertas litmus itu berubah daripada biru menjadi merah. Ini menunjukkan hasil sulingan bersifat asid. Maka namanya adalah asid entanoik. Dan nyatakan sebab mengapa hasil sulingan direndamkan dalam air sejuk. Ini adalah untuk
proses kondensasi untuk menyejukkan hasil sulingan, mengkondensasikan hasil sulingan tersebut. Hasil sulingan di sini adalah dikenali sebagai asid entanoik. Saya harap anda sudah faham tentang cara penyediaan asid karboksilik. Jadi, seterusnya adalah mengkaji sifat fiziknya. Okey. Asid karboksilik yang mempunyai saiz yang kecil iaitu jisim molekul yang rendah. Jisim molekul yang rendah maksudnya karbon nombor 1, karbonnya hanya 1 sehinggalah 9. Mempunyai rupa cecair yang tidak berwarna pada suhu bilik dan berbau sengit. Kecuali etanol lah. Etanol berbau masam seperti cuka. Manakala yang bersaiz yang besar iaitu mempunyai bilangan karbonnya 10 ke atas merupakan sejenis pepejal dan juga ada kadang-kadangnya berbau dan juga tidak berbau seperti lilin. Okey, sifat fizik karboksilik yang lain kita perhatikan takat didih. Takat didih ahli-ahli asid karboksilik bertambah dengan penambahan atom karbon per molekul bermula daripada karbon 1 sehinggalah ke karbon yang lebih banyak. Okey, pertambahan takat didih ini adalah sejajar dengan pertambahan jisim molekul relatifnya. Apabila jisim molekul relatifnya bertambah, maka saiz molekul bertambah besar. Daya ikatan antara molekul pun bertambah kuat. Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ikatan antara molekul yang bersaiz besar ini menyebabkan takat didih asid karboksilik bertambah dengan penambahan atom karbon per molekul. Jadi setiap ahli karboksilik itu mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, jikalau kita bandingkan takat didih asid karboksilik ni dengan sebatian alkana, mesti ada perbezaan walaupun bilangan atom karbonnya sama. Jadi soalannya, mengapa takat didih asid karboksilik lebih tinggi daripada molekul alkana walaupun bilangan atomnya sama? Ini adalah disebabkan karboksilik asid ni dia mempunyai kumpulan karboksil iaitu COOH. Jadi kehadiran ini menyebabkan lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ikatan antara molekul yang besar ini berbanding dengan alkana yang hanya mempunyai kehadiran kumpulan hidrokarbon sahaja. Okey, kita kaji dari segi ketelarutan di dalam air. Berbeza di antara asid karboksilik yang bersaiz kecil, bilangan atom karbonnya yang sedikit daripada C1 sampailah atom karbonnya C4, bilangan atom karbonnya 4, dengan asid karboksilik yang lebih besar. Didapati yang lebih kecil ni lebih larut, senang larut daripada yang lebih besar. Kenapa? Ini adalah kerana bila bersaiz kecil, pengaruh kumpulan karboksilik lebih kuat untuk menarik molekul air, maka ianya lebih larut dan senang larut di dalam air berbanding dengan saiz yang besar. Kerana bertambahnya bilangan atom per molekul, atom karbon per molekul, dan disebabkan oleh pengaruh rantai hidrokarbon yang lebih kuat. Dan ini mencenderungkan untuk tidak begitu larut di dalam air seperti molekul alkana. Seterusnya adalah sifat fizik khusus bagi asid entanoik. Yang pertama, ianya adalah cecair jernih tanpa warna, berbau masam seperti cuka dan takat didihnya adalah 118 degree Celsius, manakala takat lebuhnya ialah 17 degree Celsius. Adalah sangat rendah, maka ia kekal sebagai cecair pada suhu bilik. Dan seterusnya, ianya sangat larut di dalam air. Kerana apa? Kerana bilangan atom karbon per molekulnya adalah sangat sedikit, hanya 2. Jadi pengaruh kumpulan karboksilnya adalah sangat tinggi untuk larut di dalam air berbanding dengan pengaruh hidrokarbon. Okey, jadi cikgu harap anda semua faham tentang pengenalan asid karboksilik ini. Kita sambung nanti untuk sifat kimia bagi asid karboksilik. Semoga anda berjaya dalam kimia nanti.